Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamila Narisha binti Sulaiman, ahli kumpulan 6 yang dianggotai oleh 10 orang ahli dan diketuai oleh Wan Nurul Izzatul Atikah binti Wan Zakaria. Kami telah memilih projek SSR Love Yourself pencegahan membunuh diri semasa PKP. Kami telah memilih komuniti seperti ahli kumpulan, keluarga dan masyarakat. Lokasi yang kami pilih adalah kawasan perumahan, kawasan orang awam, taman rekreasi dan pasar raya besar seperti Tesco, Giant dan sebagainya. Kami telah memilih tarikh untuk mengadakan projek ini iaitu pada 30 Disember 2020 jam 11 pagi. Tujuan kumpulan kami mengadakan kempen Love Yourself pencegahan membunuh diri semasa PKP adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pencegahan bunuh diri yang semakin meningkat terutamanya ketika musim PKP ini. Hal ini disebabkan oleh masalah keuangan, keluarga dan masalah untuk menyesuaikan kehidupan di norma baru. Objektif kempen ini adalah menyediakan penyelesaian masalah akibat membunuh diri semasa PKP, mendedahkan kesan buruk akibat membunuh diri kepada masyarakat dan memberikan pengajaran kepada masyarakat supaya tidak mengambil jalan mudah. Isu semasa yang dapat dikaitkan dalam kempen Yourself ini berkenaan dengan pembunuhan diri adalah sebanyak 465 kes cubaan membunuh diri yang dirujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi tempoh hari Januari hingga Jun pada tahun ini berbanding sebanyak 675 kes dalam tempoh sama pada tahun lalu. Malah, bebanan hutang yang tinggi selepas hilang pekerjaan dan masalah keluarga menjadi punca utama seseorang yang nekat merenggut nyawanya sendiri ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Terdapat beberapa kesan negatif bunuh diri. Yang pertama ialah meningkatkan kadar kematian. Kadar kematian dalam negara dijangka meningkat apabila berlakunya kes membunuh diri dalam kalangan masyarakat. Kes membunuh diri akan dicatatkan dalam rekod kematian negara yang mengakibatkan kekurangan populasi dalam kalangan masyarakat. Yang kedua pula, merosakkan imej negara. Peningkatan kes bunuh diri dalam sesebuah negara mampu mempengaruhi imej negara itu sendiri apabila masyarakatnya dianggap tidak mementingkan kesihatan mental sehingga menjadikan bunuh diri itu salah satu penyelesaian terbaik untuk mengakhiri sesuatu masalah yang dihadapi. Yang ketiga, keluarga hilang tempat bergantung. Dalam situasi kekeluargaan pasti akan kehilangan tempat bergantung apabila tunjang keluarga ataupun ketua keluarga yang mencari pendapatan harian itu membunuh diri. Melalui analisis kematian, kes bunuh diri adalah akibat tekanan bekerja dalam golongan dewasa yang mengundang kemurungan sehingga menyebabkan bunuh diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Razif bin Jekron, pemegang nomor matriks di 202010913101. Saya akan membincangkan tentang kesan negatif membunuh diri ketika PKP. Kesan yang pertama adalah keluarga mengalami tekanan emosi dan perasaan. Ahli keluarga pasti mengalami tekanan emosi dan perasaan apabila kehilangan salah satu ahli keluarga yang membunuh diri. Ahli keluarga akan merasa kehilangan yang besar apabila mengetahui puncak kematian itu adalah membunuh diri yang dianggap keluarga kurang bertanggung jawab menjaga dan mengawal emosi dan mental serta tidak mengambil tahu masalah yang dihadapi setiap ahli dalam kekeluargaan sehingga membawa kepada bunuh diri dan kehilangan orang yang tersayang. Mempengaruhi pemikiran golongan muda juga merupakan salah satu kesan negatif membunuh diri ketika PKP. Melalui peningkatan kes membunuh diri ini, kebanyakan golongan muda akan terdedah untuk mengetahui dengan lebih mendalam puncak kejadian tersebut. Masalah ini mempengaruhi minda dan pemikiran mereka untuk mencoba perkara tersebut tanpa berfikir kesannya terlebih dahulu. Mereka akan mengikut perlakuan membunuh diri ini kerana menganggap mereka dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan dengan mengakhiri hidup sendiri seperti orang lain yang sebelumnya. Cara untuk mengatasi keinginan daripada membunuh diri adalah jangan pendam sendirian.
Ramai individu mendapati langkah pertama untuk mengatasi keinginan dan perasaan ini adalah dengan berkongsi bersama seseorang yang anda percayai, sama ada kawan, ahli terapi, guru, doktor, jurulatih atau konselor berpengalaman. Anda harus memberitahu apa yang anda rasa. Jangan takut kepada rasa simpati hanya kerana anda takut, malu atau segan. Luahkan apa yang anda rasa dalam kehidupan dapat membantu mengurangkan tekanan dan mencari jalan untuk mengatasinya. Anda boleh menulis dan menyerahkan nota tersebut kepada individu yang anda percayai atau berkongsi melalui email atau teks jika anda merasa sukar untuk bercakap secara peribadi. Cara mengatasi keinginan daripada membunuh diri ialah rancangan keselamatan. Rancangan keselamatan adalah satu idea yang baik untuk menyenaraikan langkah keselamatan yang boleh anda ikuti seperti perkara positif mengenai diri dan kehidupan serta perkara yang dapat mencegah anda dari keinginan atau pemikiran yang tidak baik. Pastikan anda memiliki nombor yang boleh dihubungi dalam senarai anda seperti nombor telefon, doktor atau terapi, keluarga dan rakan yang dapat membantu ketika kecemasan. Simpan senarai tersebut dan gunakan apabila anda diserang keinginan untuk membunuh diri. Pelan keselamatan anda mungkin menyebabkan cara untuk melengahkan keinginan membunuh diri atau untuk meluahkan kepada seseorang tentang keinginan dan perasaan anda itu. Pengajaran yang boleh kita ambil dari kempen Love Yourself ini, yang pertama ialah kita sebagai seorang manusia yang mempunyai akal dan fikiran yang sempurna seharusnya mampu berfikir sebaiknya terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu keputusan seperti keputusan untuk membunuh diri. Hal ini demikian kerana keputusan yang dibuat ini akan memberi kesan dan impak negatif kepada diri sendiri maupun orang yang berada di sekeliling kita pada masa yang akan datang. Pengajaran lain pula ialah kita haruslah berkongsi segala masalah yang dihadapi dan bukannya memendam sahaja masalahnya membelenggu kehidupan seharian kita. Ini kerana segala masalah yang dihadapi boleh diselesaikan dengan pelbagai cara sekiranya kita berkongsi dan meminta bantuan daripada ahli keluarga maupun sahabat rapat. Kita sebagai seorang manusia yang dilahirkan di muka bumi ini diberikan pilihan untuk menentukan hala tuju kehidupan kita. Oleh itu, kita mestilah memilih jalan yang betul supaya masa depan kita akan lebih cerah dan terjamin sehingga ke akhir hayat. Kesimpulannya, sebagai rakyat yang hidup di bawah negara yang berdaulat, kepatuhan terhadap undang-undang negara sudah menjadi satu kewajipan. Janganlah disebabkan penguatkuasaan undang-undang PKP, kita sebagai rakyat memandang perkara itu sebagai perkara yang membebankan. Kerajaan telah melakukan tindakan yang terbaik untuk melindungi rakyat, jadi kita mestilah mematuhi segala arahan kerajaan kerana setiap ujian pasti ada hikmahnya.